Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-7, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud merupakan bapa pemodenan Sarawak yang memainkan peranan penting melaksana dasar menjamin masa depan negeri sebagai ekonomi moden. Ini terutama sekali usaha beliau mengusahakan sumber kekayaan baharu menerusi koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak Skor. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam kenyataan berkata kualiti Tun Pehin Sri Abdul Taib sebagai pemimpin hebat menjadi contoh kepada pemimpin-pemimpin baharu termasuk beliau sendiri serta pemimpin muda lain. Tun Pehin Sri Abdul Taib memulakan perkhidmatannya pada usia muda di Sarawak sebelum berkhidmat di peringkat persekutuan dengan menjawat pelbagai jawatan dalam kerajaan persekutuan. Beliau kembali ke negeri ini sebagai Ketua Menteri Sarawak keempat pada 1981 dan menunjukkan kualiti sebenar sebagai pemimpin rakyat berbilang kaum dan agama dengan menyatukan rakyat serta mewujudkan kestabilan politik di Sarawak mengikut falsafah beliau politik pembangunan. Kini tempoh perkhidmatan Tun Pehin Sri Abdul Taib sebagai yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-7 selama 10 tahun sejak 2014 sudah tamat. Justru mewakili rakyat Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari menzahirkan penghargaan dan terima kasih atas bakti Tun Pehin Sri Abdul Taib untuk pembangunan dan kesejahteraan Sarawak. Sementara itu, pelantikan Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dilihat sangat tepat berikutan pengalaman luas dalam politik serta mempunyai latar belakang yang kuat dalam aspek pentadbiran, sosial dan perundangan. Justru Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Jinep, percaya pelantikan beliau sememangnya disambut baik oleh seluruh rakyat negeri ini. I think he's one of the good leader that we want to become our TYT now. Yeah, so tahniah to him, and we look forward to that Sarawak continue to enjoy the harmony under his leadership. We continue to have respect among each other. That is important. Jelas beliau, Tun Wan Junaidi juga pakar dalam perkara berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 dan ia sangat baik untuk Sarawak. Walaupun tidak lagi lantang bersuara mengenai perkara tersebut, namun Tun Wan Junaidi masih boleh menasihati landas-landas berkaitan MA 63. Datuk Henry ditemui pemberita pada Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina Anjuran Parti Demokratif Progresif PDP di Sibu. Sementara itu, Tun Wan Junaidi akan menghadiri istiadat angkat sumpah Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak di Dewan Undangan Negeri petang ini. Kerajaan Sarawak tidak akan memaksa rakyat untuk menerima pembinaan empangan melata bagi menjana elektrik di sungai-sungai di Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu projek seumpama itu hanya akan dilaksanakan dengan persetujuan penduduk tempatan. Beliau memberi jaminan bahawa pihak berkuasa akan bekerjasama dengan penduduk yang terjejas bagi menerangkan konsep dan operasi empangan melata sebelum meneruskan sebarang pembinaan. Mengambil contoh empangan melata di Eropah dan Skandinavia, Premier berkata konsep penjanaan kuasa hidro seperti itu tidak akan menenggelamkan kawasan tanah yang luas sekaligus mungkin tidak memerlukan penempatan semula orang yang terlibat. Datuk Petinggi Abang Johari memaklumkan penduduk Sungai Gat di Kapi telah menyatakan bahawa mereka berminat untuk memudahkan pelaksanaan empangan melata di kawasan itu. Justru proses perbincangan yang sewajarnya akan dijalankan sekiranya persetujuan diberikan. Premier menyatakan demikian ketika menyempurnakan penutupan Forum Kepimpinan Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC di Langkawi, Kedah. Penganjuran program Back to School 2024 di beberapa buah sekolah di kawasan Parlimen Santubong diharap akan memberi manfaat kepada murid-murid terlibat serta meringankan beban ibu bapa sempena sesi persekolahan pertama tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM Datuk Seri Nancy Shukri semasa berucap pada program berkenaan di Sekolah Kebangsaan Salak dekat Kuching berkata sumbangan beg, pakaian serta peralatan sekolah kepada murid juga akan memberi semangat kepada anak-anak untuk memulakan sesi persekolahan baharu nanti. Program usaha sama KPWKM dengan Pusat Khidmat Parlimen Santubong serta rakan-rakan strategik telah memberi manfaat kepada lebih 700 murid dari 21 sekolah sejak ia dilaksanakan
Kebangsaan pada 22 Januari lalu. Pada majlis tersebut, 81 murid SK Salak menerima sumbangan beg, pakaian dan peralatan sekolah. Program Mini Karnival Usahawan Desa KUD at Kota Semerahan yang akan diadakan pada 1 hingga 4 Februari ini menyasarkan 30,000 pengunjung dengan nilai jualan berjumlah RM300,000 sepanjang program berlangsung. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memberitahu kumpulan sasa bagi program tersebut adalah usahawan luar bandar yang telah mendapat bimbingan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Sasaran penyertaan juga termasuk agensi dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan khidmat nasihat dalam meningkatkan produktiviti dan mengembangkan perniagaan mereka. Lebih 100 usahawan luar bandar di bawah KKDW dan penjajah kecil akan turut serta dalam karnival tersebut. Tambahnya lagi, program tersebut merupakan usaha KKDW untuk mengetengahkan dan meningkatkan pendapatan usahawan tempatan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dijadual merasmikan program berkenaan Jumaat ini. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas program santai bersama media di Kuching. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Rubiah memberitahu KKDW masih dalam proses pengesahan 15,000 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang berdaftar di seluruh negara untuk penyaluran dana RM5,000 bagi program pembangunan kawasan JKKK. Menurut beliau, proses tersebut meliputi penerimaan senarai JKKK berdaftar dan aktif dari kerajaan negeri seterusnya dikemukakan kepada KKDW untuk ditapis bagi penyaluran dana. Sekiranya JKKK tersebut baru saja mendaftar tahun ini, ianya akan dimasukkan bagi peruntukan tahun hadapan. Dana yang diperuntukkan pula akan disalurkan dalam masa terdekat setelah selesai semua tapisan di peringkat kerajaan negeri serta kementerian. Kerajaan dalam Belanjawan Negara 2024 telah memperuntukkan RM500 juta bagi mengaktifkan semua JKKK berdaftar di bawah KKW. Kerajaan dalam Belanjawan Negara 2024 telah memperuntukkan RM500 juta bagi mengaktifkan semua JKKK berdaftar di bawah KKDW. Kerajaan Sarawak mempunyai visi yang sangat jelas bagi memastikan negeri ini mencapai negeri maju menjelang 2030. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pembangunan secara inklusif bukan sahaja kepada sesetengah kelompok tetapi merangkumi semua kaum, sektor dan ekosistem yang ada di negeri ini. Jelas beliau, para usahawan juga merupakan komponen penting dalam mempercepatkan pertumbuhan ekonomi serta memacu kemakmuran Sarawak. Oleh itu, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan telah menyediakan pelbagai inisiatif bagi memastikan kelangsungan ekosistem usahawan di Sarawak. Antaranya melalui pelaksanaan skim pinjaman industri kecil dan sederhana, program Go Digital dan program Biz Fund. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian pada Majlis Networking Lanchon Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak DUBS di Miri. Teks ucapannya dibaca Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ripin Lamat. Turut diadakan majlis penyerahan replika kunci 2 buah jentera kepada DUBS dan simbolik penutupan koperasi DUBS Miri. Seramai 74 peserta dari Sekolah Kebangsaan Agama Majlis Islam Sarawak Sarike telah menyertai program khatam Al-Quran Perdana peringkat sekolah bertempat di Dewan Sentral Sarike. Majlis dirasmikan Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh. Bercakap kepada pemberita, Datuk Len berkata penganjuran program seperti itu mampu memupuk minat membaca Al-Quran dalam kalangan anak-anak. Ia bukan sekadar untuk meraihkan kejayaan mereka menamatkan pengajian membaca Al-Quran, tetapi lebih penting mesej yang hendak disampaikan dan pengertiannya kepada umat Islam. Ini kerana Al-Quran banyak mengajak dan menyeru umat manusia untuk memartabatkan ketinggian ilmu dalam kehidupan. Dengan adanya program seperti itu, pihak sekolah dapat melahirkan generasi celik Al-Quran sekaligus dapat mencapai matlamat khatam Al-Quran sebelum tamat tahun 6. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini.